Salam sejahtera, bertemu lagi kita untuk topik perbincangan, topik yang seterusnya bersama saya, Doktor anda, Dr. Musyaidah Ahmadun. Pada hari ini, kita akan meneruskan perbincangan pembelajaran kita iaitu pada topik yang ketujuh pada tajuk etika dalam peradaban Melayu. Okey. So kita akan lihat dulu apakah isi kandungan yang kita akan pelajari pada minggu ini. Okey, antara kandungan-kandungan yang kita akan pelajari ataupun yang kita akan bincangkan dan kita dapat manfaat bersama iaitu pertama sekali kita akan melihat serba sedikit sejarah peradaban Melayu. Yang kedua, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan konsep budi dalam Melayu. Dan ketiga, apakah konsep adat dalam Melayu? Dan yang keempat, apakah konsep gigih yang diterapkan dalam peradaban Melayu itu sendiri? Saya berharap anak-anak murid saya telah bersedia untuk perbincangan yang seterusnya. Okey, kita lihat yang pertama sekali perbincangan berkaitan tentang sejarah peradaban Melayu. Jika kita lihat sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan-kumpulan orang Melayu yang bertempat di wilayah Asia Tenggara, okey, yang mana ia dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi. Okey, Melayu juga boleh ditakrifkan berdasarkan yang pertama rumpun bangsa dan berbahasa Melayu. Tergolong dalam cabang Melayu Indonesia yang mana kita lihat banyak suku situ suku Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Minangkabau, Bajau, Murut, Bugis, Sasak, Melanau dan Iban dan juga Sulu. Inilah antara sedikit penerangan berkaitan tentang sejarah peradaban Melayu lah. Jika kita lihat sebenarnya banyak lagi kita nak mengetahui bagaimana sejarah peradaban Melayu. Cuma hari ini saya berikan kepada kamu semua sedikit sahaja pengenalan berkaitan tentang peradaban Melayu itu sendiri. Okey, kita lihat seterusnya. Ini antara salah satu ini antara peta yang kita boleh nampak lah bagaimana Melayu itu berkembang lah. Ini Indo-Malaysian Division, Austro-Malaysian Division, nanti kita akan tengok lah. Okey, seterusnya kita akan lihat pula apakah maksud Melayu dari sudut istilah. Okey, dari segi etimologi, istilah Melayu ini berasal daripada perkataan yang pertama, perkataan Malaya lah, iaitu kependekan ke Himalaya ataupun alaya yang mana dia bermaksud tempat. Manakala Himalaya itu bermaksud tempat bersalji. Okey. Dan perkataan Malayapura pula bermaksud kota Melayu ataupun kerajaan Melayu. Okey, perkataan bahasa Jawa kuno menyebut Melayu ni itu sebagai Melayu, bukan M-E-L-A-U kan, kita biasa sebutkan dia M-L-A-U, M-L-A-Y-U, Melayu, yang bermaksud dalam bahasa Jawa kuno Melayu ni bermaksud mengembara ataupun pergi ke mana-mana. Okey, dan ada juga disebut Melayu ini berasal daripada nama sebatang sungai iaitu Sungai Melayu yang telah disebut dalam buku sejarah Melayu itu sendiri. Okey, jika kita lihat menurut Van der Tuk, perkataan Melayu ini bererti menyeberang yang mana ia merujuk kepada sifat orang Melayu itu yang suka menyeberang ataupun menukar agama. Maksudnya mereka suka menyeberang di sini ni bukan menyeberang, maksudnya suka berhijrah lah. Dan ada juga disebut sebagai menurut Van der Tuk, kenapa Melayu ini diartikan sebagai menyeberang kerana kebanyakan masyarakat Melayu kita ketika itu menukar agama daripada agama Hindu-Buddha kepada Islam. Itulah yang dimaksudkan dengan istilah Melayu secara serba sedikit. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, ini adalah alam Melayu yang mana alam Melayu ini ia merangkumi kawasan kepulauan yang mana ia merentasi seluruh Asia Tenggara sehingga ke sempadan Australia itu sendiri. Okey, kalau kita lihat alam Melayu ini terbagi kepada tiga iaitu alam Melayu Induk, alam Melayu Nusantara dan juga alam Melayu diaspora. Kalau kita lihat alam Melayu Induk ini ia dibahagikan di bahagian semenanjung Malaysia, Borneo, Indonesia,
Filipina yang terletak di Mindanao, wilayah sempadan Thai dan juga Kemboja. Manakala alam Melayu Nusantara pula, ia dibahagikan dalam Kepulauan Ester yang dekat Lautan Pasifik, Madagaskar, Lautan Hindi, Formosa dan juga New Zealand. Okey, diaspora pula adalah Melayu pinggiran di Afrika Selatan, Sri Lanka, Timur Tengah, Australia Barat dan juga Britain. Okey, daripada yang saya bentang tadi ini, jika kita lihat sungguh luas ya alam Melayu tu, kadang kita fikir Malaysia je ni alam Melayu, Indonesia saja kan. Tapi sebenarnya tidak ya, dia ada bahagian-bahagian dia induk, Nusantara dan diaspora. Sampai ke Britain pun kita boleh jumpa lagi asal usul alam Melayu itu. Masa saya tidak ingat pada tahun berapa, saya pergi melawat ke Auckland, New Zealand, melawat museum dia. Kalau kita lihat, macam saya pergi sendiri, saya lihat ya, ada orang cakap ukiran-ukiran Melayu dekat museum tersebut. Ini menunjukkan bahawasanya memang ada Melayu dekat New Zealand tu, maksudnya keturunan Melayu itulah di New Zealand. Itu antara salah satu contoh yang saya boleh bagilah, yang saya nampak sendiri, yang saya lihat sendiri berkaitan tentang alam Melayu ini. Okey, seterusnya kita lihat pula bangsa-bangsa Melayu lah. Kalau kita lihat bangsa-bangsa Melayu ni ada 3 lah. Dia ada Melayu Proto, Melayu Deutero dan juga Melayu Moden. So kita akan lihat satu-satu apakah ciri-ciri bangsa-bangsa Melayu inilah, maksudnya orang-orang Melayu ini. Okey, first kali kita lihat dulu Melayu Proto. Okey, Melayu Proto ini seperti mana yang kita tahu, ia seperti orang asli yang mana dia datang dari kawasan pergunungan Himalaya dan menggunakan teknologi batu pada ketika itulah. Kumpulan ini dipercayai berasal daripada keturunan Heth bin Kan'an bin Ham bin Nuh alaihi salam, dan ia mempunyai pelbagai suku kaum iaitu Semang, Senoi, Temiang, Jakun, orang laut dan juga orang sungai. Ini pada kebiasaannya Melayu Proto ini kita boleh klasifikasikan ia sebagai orang asli lah. Kebanyakannya banyak kita jumpa di Semenanjung Malaysia lah orang asli ni kan. Seterusnya kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan bangsa Melayu Deutero. Okey, Melayu Deutero ini seperti orang Melayu biasa ataupun Melayu induk yang mana ia datang sekitar Kemboja dan menetap di Nusantara. Yang mana mereka ini menggunakan teknologi besi. Dan kalau kita lihat kelebihan orang Melayu Deutero ini, mereka menguasai dalam bidang pertanian serta pembuatan besi dan logam. Itu antara ciri-ciri Melayu Deutero. Okey, seterusnya kita lihat Melayu moden. Macam kita sekarang lah, orang Melayu moden kan. Okey, masyarakat Melayu moden ini adalah masyarakat yang bercampur dan berkahwin antara Melayu Proto dengan Melayu Deutero dan kumpulan yang datang dari Timur Tengah, Eropah, India dan China. Ini dia punya penceritaan lah. Manakala mereka ini fasih dalam pertuturan bahasa Melayu dan beragama Islam. Orang Melayu moden biasanya mereka menetap di bandar dan terdedah dengan kemajuan teknologi dan mempelajari pelbagai ilmu. Okey, so kita perlu tahu ada 3 bangsa Melayu yang kita boleh tahu, iaitu Melayu Proto, Melayu Deutero dan juga Melayu Moden. So dah kita bincang tadi apakah ciri-ciri Melayu Proto, apakah ciri-ciri Melayu Deutero dan juga apakah ciri-ciri Melayu Moden. So kita dapat bezakan di situlah. Okey. Seterusnya kita lihat pula Melayu menurut perlembagaan. Ini sangat pentingnya terutamanya di Malaysia. Melayu kita tahu orang Melayu ini sangat orang cakap bukan berpengaruh lah, sangat penting dalam perlembagaan Malaysia itu sendiri. Kita lihat perkara 160/2 yang menyatakan apakah maksud orang Melayu yang sebenarnya. Orang Melayu artinya seorang yang menganuti agama Islam yang lazimnya ia bercakap bahasa Melayu menurut adat Melayu dan yang lahir sebelum Hari Merdeka dan di Persekutuan ataupun Singapura pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan dan Singapura. Itu maksud orang Melayu dari sudut perlembagaan itu sendiri. Dan perkara 153 telah menyebutkan kedudukan istimewa orang Melayu. Hak istimewa ini meliputi jawatan perkhidmatan awam, dari sudut beasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas yang lain yang diberikan. Ini antara keistimewaan yang diperolehi oleh orang Melayu di
Malaysia itu sendiri menurut Perkara 153. Manakala Perkara 86 dan 90 mengatakan melindungi tanah rizab orang Melayu lah. Ini dah termaktub di dalam perlembagaan dan tidak boleh dikacau oleh mana-mana pihak lah. Dan kita tahu bahawasanya dalam perlembagaan telah menyebut keistimewaan orang Melayu itu sendiri. Itu dari sudut sedikit pengenalan berkaitan tentang orang Melayu. Sekarang ini kita masuk pula berkaitan tentang apa itu konsep budi. So kita akan lihat di sini akal budi itu apa, hati budi itu apa dan apakah komponen hati budi. Okey? Kita lihat yang pertama sekali definisi akal budi. Okey, jika kita lihat akal daripada bahasa Arab dan budi itu daripada bahasa Sanskrit yang mana di sini kedua-duanya mendukung makna dari sudut pemikiran, pemahaman, pengertian iaitu dalam bahasa Inggeris merujuk istilah mind dan intellect. Manakala budi juga mendukung makna sumbang bakti, tindakan, percakapan dan buah pikiran tetapi semuanya pada peringkat luaran sahaja. Okey, budi kan? Macam kita cakap kan, seorang itu telah berbudi dengan orang yang lain. So macam mana cara untuk kita membalas budi seseorang itu kan? Jadi cara untuk membalas budi itu dari sudut tindakan ataupun bakti yang diberikan kepada seseorang itu. Okey, seterusnya kita lihat akal budi Melayu secara menyeluruh menyentuh mengenai pemikiran masyarakat Melayu itu sendiri. Kajian terdahulu telah meletakkan penanda aras terhadap pengzahiran konsep akal budi sebagai kehalusan akal yang menandakan pandangan Melayu mengenai hubungan bahasa dengan budaya atau adab Melayu itu sendiri. Okey. Dan sambungan lagi, namun satu komponen yang harus diberi tumpuan terhadap orang Melayu iaitu hati ataupun kalbunya. Kerana hati dan kalbu itu mempunyai makna yang lebih mendalam daripada istilah akal budi. Kan kita nampak kan akal budi tadi dia sebut sebagai benda tu secara zahir sahaja. Kita lakukan secara zahir. Tetapi kalau hati dan kalbu ini dia berada di dalam tu, mempunyai makna yang lebih dalam lagi. Okay? Yang mana kita tahu hati budi bukan setakat akal budi. Hati budi ini mencakupi sifat luaran dan dalaman secara keseluruhan seperti yang terkandung dalam istilah psyche lah. Itu dalam bahasa Inggeris. Kalau kita dalam bahasa Inggeris, dia memang ada sebut psyche ni ya. Okay. Seterusnya kita lihat pula kerangka akal budi. Okey, kalau kita tengok kerangka akal budi Melayu ni ada 7 elemen penting yang perlu kita ketahui yang mana ia mempengaruhi akal budi Melayu dan setiap elemen ini ia saling melengkapi sesama sendirilah. Kalau kita tengok di sini ada gaya hidup, ini yang mempengaruhi akal budi Melayu ya, gaya hidup seseorang itu, emosi seseorang masyarakat individu ataupun masyarakat, dari sudut pemikirannya, dari sudut budaya, dari sudut falsafah, agama dan sejarah. So kita akan lihat satu-satu apakah yang mempengaruhinya dari sudut gaya hidup bagaimana, dari sudut emosi dan bagaimana dan dari sudut yang lain pula bagaimana. Kita lihat yang seterusnya. Okey, inilah komponen akal budi yang mempengaruhi akal budi. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut gaya hidup. Gaya hidup seseorang, bagaimana dia cara hidup dia, bagaimana hubungan seseorang itu dengan Tuhan, hubungan seseorang itu dengan manusia, hubungan seseorang itu dengan alam akan mempengaruhi konsep akal budi dan hati budi seseorang itu. Yang seterusnya adalah dari sudut emosi. Dari sudut emosi, kita lihat di sini sudut efektif, emosi itu sendiri, dari sudut jiwa, bagaimana kerohanian seseorang itu dan dari sudut perasaan dia, perasaan marah, gembira, kecewa, semua mempengaruhi akal budi seseorang. Seterusnya dari sudut pemikiran, sudut kognitif, bagaimana cara ia berfikir, bagaimana pendekatan berfikir seseorang itu. Itu kita kena lihatlah dari sudut cara dia berfikir positif ataupun negatif, bagaimana dia menentukan satu keputusan itu mempengaruhi komponen akal budi tersebut. Okey, dan manakala dari sudut budaya pula kita lihat dari sudut psikomotor seseorang itu bagaimana amalan ia dari sudut pemakaian, ia mempengaruhilah pemakaian, pemakanan, sikap kelompok, maksudnya sikap suatu masyarakat itu, sikap yang ada dalam keluarga itu,
gelagat ataupun seni juga mempengaruhi komponen akal budi seseorang. Manakala jika kita lihat di bawah ini ada falsafah, agama dan sejarah juga mempengaruhi komponen akal budi, iaitu dari sudut falsafah kita boleh lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan alam semesta, flora dan fauna. Manakala dari sudut agama, bagaimana Islam, Buddha, India itu mempengaruhi akal budi seseorang. Dan dari sudut sejarah pula ia merangkumi sejarah kerajaan pemerintahan, prasejarah dan setelah dijajah. Ini semua dari sudut sejarah, ini semua akan mempengaruhi bagaimana akal budi seseorang itu bertindak. Okay, so kita kena ingat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 pengaruh ini akan mempengaruhi komponen akal budi masyarakat Melayu itu sendiri. Okey, kita lihat yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi hati budi? Okey, hati budi yang boleh disamakan dengan konsep psiki dalam kajian psikologi Gestalt iaitu melihat hakikat suatu perkara secara keseluruhan yang berpadu. Okey, dia ada menyebut di sini psyche is the totality of the human mind, self and soul, conscious and unconscious or the soul, mind or personality of a person or group. Okay. Itu antara definisi hati budi. Kita akan lihat lagi secara mendalam sedikit. Okay. Yang mana di sini dia ada menyebut hati budi ini mencakupi 3 perkara utama. Okay. Kita kena tahu iaitu hati yang disebut sebagai qalbu kita sendiri ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai the heart yang bermaksud yang tempat perasaan, tempat kesedaran, tempat keyakinan, tempat dorongan dan juga tempat penerima hidayah ilahi iaitu disebut sebagai hati nurani. Itu yang disebutkan sebagai hati ataupun qalbu lah. Okey. Manakala budi pula merupakan kebajikan, kebaktian dan kebijaksanaan yang mampu melahirkan seseorang yang berbudi ataupun budiman. Budi ni macam satu bakti lah kita beri kepada seseorang contohnya kan. Okey, dan apabila disebut hati dan budi pula, ia bertindak secara berintegrasi. Dia tidak boleh bertindak secara sendirilah. Dia mesti bersama-sama yang mana dia ada dalam diri menjadi satu kesatuan sehingga terjemahlah dalam tindak tanduk, budi pekerti, budi bahasa, nilai, norma, kepercayaan, pemikiran dan ilmu seseorang individu. Itu yang dimaksudkan dengan hati budi, okey. Dan kalau di sini saya ada letakkan juga antara komponen-komponen hati budi Melayu lah. Yang ini kita boleh lihat dan kita boleh amati betulkah ada dalam setiap diri individu orang Melayu itu sendiri. Yang pertama, komponen hati budi Melayu dia ada, kalau kita tengok ada 26 di situ kan. Pertama, berteraskan Islam. Pendidikan dalam masyarakat Melayu, dia ada nilai kerja yang mana ia taat kepada ibu bapa, setia kepada ketua, halus budi bahasa dan pekerti, muafakat dalam masyarakat, hormat tetamu dalam pergaulan, sederhana dan tidak ekstrim. Ke-10 menjaga maruah diri, ke-11 penyesuaian diri dalam pergaulan, ke-12 membela kebenaran dan keadilan, ke-13 menanam dan membalas budi. Kita memang tahu kalau orang Melayu ni cukup sinonim dengan membalas budi kan. Tidak boleh sedikit orang berbudi dengan kita akan balas lah. Itu memang sinonim dengan orang Melayu. Pemaaf dan pemurah, pengasih dan penyayang, mempunyai kehidupan yang sederhana, ikhlas dan sentiasa berkorban, berdikari, hormat hak dan milik orang lain, kejujuran peribadi, berbaik sangka, keterbukaan pemikiran, amanah, memanfaatkan waktu, berpandangan jauh dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara komponen hati budi Melayu. So kita perlu cek diri kita sendiri, adakah ke-26 komponen ini ada dalam diri kita sebagai seorang individu Melayu itu ataupun rakyat Malaysia itu sendirilah. Itu yang serba sedikit saya ceritakan berkaitan komponen hati budi Melayu. Okey, seterusnya kita lihat pula konsep adat. Ini sangat sinonim ataupun sangat rapat dengan Melayu. Kita tidak boleh lari dengan orang cakap adat. Adat kita di Malaysia terutamanya orang Melayu. So kita akan lihat dulu definisi adat, bukan adat di situ definisi adat.
Adat resam perkahwinan, adat resam kelahiran, adat resam pengurusan jenazah. Ini secara serba sedikit saja saya ambil untuk memberikan kamu kefahaman, ataupun mungkin ada yang sudah tahu berkaitan tentang adat-adat resam ni semua. Tapi kita cuba refresh balik. Kita tengok adakah zaman moden ini masih lagi digunakan adat-adat resam seperti ini, ataupun ia telah ditelan zaman ataupun hilang begitu sahaja kan. Okey, first kali kita lihat definisi adat itu sendiri. Adat ialah peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala dalam sesuatu masyarakat. Manakala resam pula ialah adat kebiasaan atau aturan yang menjadi adat. Kita selalu sebutkan adat resam. Resam ni macam kebiasaan yang kita lakukan, itulah maksudnya kita ada adat-adat kita yang memang kita lakukan setiap hari. Okey. Adat menjadi hukum hakam serta perlembagaan sebagai pegangan atau panduan hidup sesebuah masyarakat. Pantang larang, suruhan, arahan yang tradisional juga termasuk dalam kategori adat. Okey, itu definisi adat. Okey, kita lihat lagi adat secara istilah pula. Okey, secara istilah adat boleh disebut sebagai sesuatu kebiasaan atau perbuatan yang telah diterima oleh masyarakat sebagai satu peraturan hidup yang sepatutnya dipatuhi. Okey, adat yang diamalkan haruslah seiring dan selaras dengan akidah Islam. Dia tidak boleh bercanggah ya, sebab kita faham banyak adat yang kita laksanakan sekarang, kita kena tengok juga. Dia tidak boleh bercanggah dengan akidah Islam itu sendiri. Apabila adat itu bercanggah dengan akidah Islam, kita tidak boleh amalkan lah. Takut jatuh kepada syirik lah kan. Okey, seterusnya keteguhan adat masyarakat Melayu dalam kehidupan terbukti apabila wujudnya pepatah Melayu, biar mati anak, jangan mati adat. Ini pun sebenarnya pepatah ini pun banyak juga diperbincangkan lah, banyak juga dipersoalkan. Tapi ini antara satulah yang mengaitkan dengan adat itu sendiri. Pepatah yang sangat sinonim mengaitkan tentang adat. Menurutnya biar mati anak, jangan mati adat. Sangat orang Melayu dulu kalau kita lihat, mereka sangat-sangat berpegang dengan adat itu sendiri. Okey, kita lihat seterusnya. Satu yang pertama sekali saya pilih adalah adat resam perkahwinan ya, di adat resam perkahwinan Melayu lah. Okey, adat perkahwinan diadakan apabila lelaki dan perempuan akan disatukan dalam ikatan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sah dari segi hukum agama. Okey. Adat perkahwinan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu adat istiadat pra-perkahwinan dan adat istiadat perkahwinan. Okey, semua acara dan adat perkahwinan wajib mengikut lunas akidah, syariah dan akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya di sini tidak salah untuk kita melaksanakan adat-adat yang memang kebiasaannya telah dilakukan. Tetapi seperti mana yang saya sebut, seperti mana saya sebut tadi, perlulah adat-adat tersebut mengikut lunas akidah, syariat dan juga akhlak yang terkandung di dalam hadis kan. Okey, kita lihat adat istiadat pra-perkahwinan. Ini adalah adat istiadat pra-perkahwinan. Yang pertama sekali berhias, seperti biasalah kalau kita lihat, selalu kita pergi majlis perkahwinan kan. Kalau kita lihat pengantin perempuan, dia memang akan berhias, bermakeup serba sedikit lah, bermakeup serba sedikit untuk menunjukkan, orang cakap biar nampak berseri lah, kita nampak seri pada ketika perkahwinan tersebut. Dan yang kedua adalah gotong royong. Ini sangat baik ya diamalkan, dan kalau kita lihat pun, kalau di kampung-kampung lah dapat kita lihat, contoh macam kalau saya dulu belajar dekat Semenanjung, kalau saya pergi balik Kelantan, saya akan lihatlah perkahwinan Kelantan, orang-orang macam Kelantan, Kedah, kan. Kita nampak betul-betul lah mereka bergotong royong membuat majlis perkahwinan tu dari sudut masak, apa lagi, semualah mereka buat, orang cakap bergotong royong antara masyarakat di kampung tu lah. So kita lihatlah pada masa sekarang ni macam mana kan, adakah masih lagi gotong royong tu dijalankan. Yang seterusnya adalah hantaran. Seperti biasa, biasanya ini adat kita lah, mesti ada hantaran. Contohnya macam kita selalu dengar, lelaki balas 9, balas 7, balas 5, macam itulah. Dia adalah beberapa hantaran yang kita ni kan. Contoh yang dalam hantaran tu mestinya ada Al-Quran, mesti ada telekung, apa lagi, mesti ada alat-alat pembersih wanita, macam-macam lah sekarang ni pun. Kalau kita tengok semakin moden ya hantaran ni kan. Ini antara adat lah
dan seterusnya adalah telangkai. Telangkai di sini dimaksudkan adalah orang tengah yang menghubungkan antara pihak lelaki dan juga pihak perempuan. Itu adalah telangkai. Okey, yang kelima adalah bertunang. Sebelum biasanya pada adat istiadat perkahwinan Melayu, sebelum perkahwinan itu dijalankan, pada kebiasaannya pasangan itu akan bertunang dahululah. Mengikatlah, diikatlah, maksudnya dia dah dicop, maksudnya dah ada orang yang ni, so orang lain tidak boleh masuk meminang dia lah. Biasanya bertunang ni antara lingkungan, tengoklah daripada persetujuan pihak keluarga masing-masing, ada yang setahun, ada yang 6 bulan kan. Kalau boleh dalam Islam itu sendiri tidak perlulah bertunang lama-lama kan, itu dalam Islam lah. Okey. Seterusnya adalah merisi. Okey. Selepasnya ni, selepas dah bertunang, contohnya dalam habislah tempoh bertunang setahun, maka datanglah pihak lelaki kembali merisik perempuan itu untuk berkahwin. Okey. Seterusnya, kita lihat pula adat istiadat perkahwinan, persediaan perkahwinan ya. Pertama mesti ada mak andam. Mak andam ni pada biasanya sekarang ni juru makeup lah. Wajib lah ada juru makeup. Makeup kita sikit untuk nampak seri kan, macam saya cakap tadi, perhias kan. Yang kedua ada silat pengantin. Ni pada kebiasaannya kita boleh tengok di kampung-kampung. Setelah datangnya pengantin itu ataupun pengantin itu bersanding, maka ia dipersembahkan dengan silat pengantin itu sendirilah. Okey, yang ketiga memberi kembali. Maksud memberi kembali di sini macam kita beli door gift lah. Orang datang memberi contohnya hadiah apa semua, kita balik pun sebagai tuan rumah kita akan bagi door gift ataupun apa-apa hadiah lah kepada tamu kita. Dan wajib, bukanlah wajib, dan perlu ada pulut kuning. Kalau kita tengok kan dalam perkahwinan mesti ada pulut kuning. Dan mesti ada bunga telur. Bunga telur kan di kedua-dua pelamin tu. Kalau kita tengok di pelamin tu kan ada bahagian hujung-hujung tu mesti ada orang cakap bunga telur, yang mana bila orang merinjis dia akan berikan bunga telur tu sebagai hadiah lah. Dan yang terakhir sekali adalah persandingan. Itu biasa. Macam kita sekarang ni lah pasti ada lagi persandingan dijalankan. Okey, seterusnya tadi kita telah melihat bagaimanakah adat resam perkahwinan Melayu. Kita lihat pula bagaimanakah adat resam kelahiran bagi masyarakat Melayu. Okey, dalam aspek kelahiran, masyarakat Melayu ini banyak mengamalkan adat-adat tertentu yang telah diwarisi sejak turun-temurun daripada nenek moyang mereka tersendirilah. Okey, adat resam kelahiran ini kita juga boleh bahagikan kepada dua bahagian, iaitu adat resam ketika hamil dan juga adat resam selepas bersalin. So kita akan lihat kedua-dua adat resam inilah. Okey, adat resam semasa kelahiran. Okey, terdapat beberapa ungkapan penting dalam warisan adat resam yang berhubung dengan proses kelahiran seorang bayi pada satu ketika dahululah. Mungkin yang ni kita sendiri anak muda lah kan, kita kurang tahulah berkaitan benda-benda ni kan. Okey, so hari ni kita boleh belajar lah, mungkin ini ilmu baru ke ataupun kita mungkin dah dengar tapi kita lupa apakah maksud-maksud dia kan. Okey, kalau kita lihat sebagai contoh di Perlis, diorang ada sebut mandi tian, berdiang, bujang pengeras dan belah bumi. Dan kalau kita lihat upacara warisan adat resam bagi mandi tian ini, mandi tian disebut, dia hampir sama dengan upacara lenggang perut lah yang dibuat kalau 7 bulan tu kan. Kalau masih adalah dibuat sekarang. Kalau seorang masyarakat Melayu tu, keluarga Melayu tu berpegang teguh kepada adat, mereka akan buat untuk lenggang perut ini ataupun disebut sebagai kirim perut. Okey, kita lihat lagi seterusnya. Okey, upacara mandi tian ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada upacara melenggang perut dan merupakan suatu adat, merupakan suatu adat yang dijalankan terhadap seorang perempuan yang mengandung, yang mana ia telah genap 7 bulan kandungannya. Kalau kamu boleh tengok gambar ni kan, beginilah cara mandi tian tu bagi seorang perempuan yang telah genap 7 bulan mengandung lah. Okey, selain itu amalan berdiang juga turut dilakukan sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Okey, amalan berdiang ini, kalau kita sebut apa tu berdiang doktor? Okey, amalan berdiang ni merupakan amalan yang mana masyarakat Melayu ketika itu dia menggunakan macam orang cakap sekarang sauna lah kalau disebut kan, sauna lah, sauna moden. Tapi kalau dulu-dulu
amalan berdiam ni diorang gunakan haba daripada bara api tu untuk memanaskan badan ibu selepas bersalin tu. Dan kalau kita lihat amalan berdiam ni macam mana cara ibu tu berdiam, dia akan mengiring membelakangi bara api itulah. Dan pada kebiasaannya ketika seorang ibu itu berdiam, dia akan dilumurkan minyak pada badan dia lah. Minyak panas, kunyit dan juga lada hitam. Minyak panas ini bukan minyak yang menggelegak tu tau. Minyak panas lah, minyak urut tu selalu kita ni kan. Nanti orang fikir, takkanlah minyak-minyak menggelegak tu letak ni kan. Tidak, minyak panas. Minyak biasa, minyak urut tu kan. Dan pada kebiasaannya mengikut berdiam ni, kalau kebiasaannya kita tengok kemampuan si ibu tu lah. Pada biasanya 2 hingga 3 jam lah. Begitulah untuk berdiam tu. Okey. Selain itu, ketika mengandung 7 bulan, si suami juga perlu menyiapkan atau menyediakan sebuah bujang pengeras lah. Okey. Yang dibuat daripada daun ibus atau daun merung. Selain itu, terdapat juga masyarakat Perlis dahulu melakukan upacara belah bumi terhadap wanita yang susah melahirkan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan upacara belah bumi di sini kan? Ini saya ambil ni dari dalam satu artikel yang mana bagaimana adat-adat masyarakat Perlis lah, masyarakat Melayu Perlis. Okey, adat belah bumi ini pada kebiasaannya dilakukan kepada wanita yang susah melahirkan pada zaman dahulu. Upacara belah bumi ini biasanya dilakukan bagi membuka saluran peranakan supaya wanita tersebut mudahlah untuk melahirkan anak. Dan dia ada beberapa cara lah. Dan di sini disebut antara caranya adalah dengan menoreh pisau di tanah di bawah rumah bertentangan dengan si ibu yang sedang kesakitan di lantai atas rumah. Maksudnya di bawah rumah kan, kalau kita tengok orang dulu di bawah rumah dia tu kan macam ada, kalau kami sebut bawah tu dia ada kolong kan. So kan pada kebiasaannya kalau orang melahirkan di rumah, dia akan melahirkan macam dia ada papan. Yelah, rumah dia kan rumah papan kan. So di bawah tu dia akan orang cakap buat cara menoreh itulah. Maksudnya pisau tu diletakkan di bumi itulah, di tanah tu dia akan toreh lah macam gitulah. Itu caranya untuk memudahkan melahirkan anak lah. Itu cara orang-orang dahulu. Mungkin sekarang ni tidak ada adalah kan benda-benda yang macam tu sudah tidak ada lah. Kita kalau sekarang ni semuanya kita akan ke hospital kan. Semuanya akan berpandukan kepada doktor ataupun medis moden lah. Okey, kita lihat lagi adat resam selepas kelahiran. Okey. Wanita tersebut, kalau selepas kelahiran, wanita tersebut perlu berbekam dengan meluburkan minyak ke seluruh bahagian badan yang mana ia perlu menyanggulkan rambut dan memakai ketang di dada selama 40 hari bagi mengelakkannya daripada kesejukan. Ketang di sini disebut sebagai sejenis ikatan tali ataupun lilitan pinggang tu yang ketat dan sempit lah. Kalau mudah kita cakap sekarang dalam bahasa modennya, mungkin dalam bahasa modennya adalah barut lah. Maksudnya kita berbarut kan daripada dada tu kan. Kalau kita tengok mungkin pada kebiasaannya kalau kamu tengok orang selepas kelahiran tu dia mesti ada barut apa semua kan. Bedung tu lah macam tu kan. Dia akan barut tu lah. Dia akan barut daripada dada sampai ke perut sampai ke pinggang lah. Ke pinggul si ibu lah untuk mengelakkannya daripada kesejukan. Okey, bagi wanita yang sedang dalam pantang juga dilarang daripada melangkah bendul kerana menurut mereka khawatiri akan turun darah. Itu adat-adat Melayu terdahulu. Okey, seterusnya kita lihat dari sudut pemakanan pula Terdapat juga makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Antara makanan yang tidak boleh dimakan ketika dalam pantang ialah makanan yang berkuah, daging, ikan goreng. Ini kita kena tengoklah, adakah zaman moden ni dah macam tu sekarang kan? Rasanya sekarang ni lebih moden sikit lah. Semua boleh makan dah kan. Yang penting tengok kesesuaian diri kita kan. Tapi sebenarnya bagus juga untuk kita mengamalkan pantang-pantang ni. Supaya bukan untuk untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak itulah. Dan selepas itu diadakan majlis bercukur selewat-lewatnya 7 hari selepas kelahiran dan adat menghayun buai. Ini selalu kita buat lah macam berzanji kan apa semua tu kan, datang cukur jambul lah macam itulah. Adat belah mulut juga masih diamalkan
Adat belah mulut ini dilakukan pada hari kelahiran bayi tersebut. Dia macam tahnik lah. Kalau orang Islam sebut dia sebagai tahnik lah. Yang mana belah mulut ni kita letakkan, contohnya ambil manisan kurma ke apa semua, letakkan di atas lelangit si anak itu. Okey, dengan bacaan-bacaan selawat lah, bacaan-bacaan doa lah. Yang mana biasanya kita akan, kalau orang Melayu ini, biasanya dia akan bawa kepada para alim ulama lah untuk ditahnikkan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula ada resam pengurusan jenazah. Ini serba sedikit sahaja saya bagi untuk ni. Okey, ada orang Melayu syarat dengan unsur kearifan tempatan yang boleh diterima sebagai urus sahih. Di antaranya adalah ada dalam pengurusan jenazah itu sendiri. Okey, pertama sekali penggunaan santan ketika proses memandikan jenazah bagi tujuan melembutkan jenazah dan mengembalikan kesegaran anggota jenazah. Pada kebiasaannya kalau kita tengok, jaranglah orang menggunakan santan ni, tapi kalau di bahagian Sabah, area dekat Semporna, diorang masih lagi ada menggunakan santan ni lah masa memandikan mayat itu sendirilah. Okey. Seterusnya adalah upacara tahlil sebagai sokongan moral, psikologi dan ikatan sosial masyarakat kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga. Dan yang ketiga, penjagaan kubur bagi tujuan untuk mengelakkan daripada kain kafan dicuri dan jenazah digunakan untuk tujuan ilmu hitam. Okey, itu ada antara adat resam yang diamalkan oleh orang Melayu dalam pengurusan jenazah. Okey, itu serba sedikit berkaitan tentang adat. Okey, kita beralih pula kepada konsep kegigihan masyarakat Melayu ataupun dalam peradaban Melayu itu sendiri. Okey, jika kita lihat, kegigihan ini boleh didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan meskipun terdapat kekangan, kesulitan dan juga rintangan. Yang mana kegigihan ini memerlukan adanya suatu perilaku aktif dalam mempertahankan sesuatu kepercayaan. Dalam masyarakat Melayu, terdapat sistem nilai yang menggalakkan daya usaha seperti ini, yang mana ia banyak digambarkan dalam peribahasa Melayu itu sendiri. Sebagai contoh, kalau tidak dipecahkan duyung, manakan dapat sagunya, ataupun sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ini biasa dipegang dalam, kita pegang dalam kehidupan kita seharian sebagai orang Melayu. Macam katakan, kalau kita tidak berusaha kan, kalau kita tidak dipecahkan duyung, mana kita dapat sagunya. Maksudnya di sini kita kena berusaha. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak mempunyai keyakinan untuk berusaha, manakan kita dapat, orang cakap imbalan baliknya kan. Begitu juga dalam peribahasa yang kita dengar, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Buatlah kerja tu sedikit-sedikit, lama-lama kita akan mendapat kebaikan yang banyak. Macam itulah mendapat, orang cakap, imbalan ataupun ganjaran daripada kesusahan ataupun kegigihan kita. Okey. Dan kalau kita lihat, orang Melayu ini percaya bahawa masalah hidup berada di mana-mana dan mereka juga percaya setiap masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan. Kita faham masyarakat Melayu ini seorang masyarakat ataupun individu yang sangat bersifat gigih. Kita tengok banyak kalau kita tengok di luar negara apa semua, betapa banyak orang Melayu yang mengharumkan nama negara kita sendiri kan. Dan kalau kita tengok betapa banyaknya anak-anak Melayu yang berjaya menjadi seorang pakar kan, macam-macam lah. Dan kita faham di situ adanya konsep kegigihan. Telah ditanamkan konsep kegigihan itu sejak lahir lagi kan. Okey. Dalam konteks masyarakat Melayu, sifat rajin berusaha, cekal dan tabah dalam mengharungi cabaran demi rezeki atau mengecap suatu kejayaan merupakan tuntutan dalam masyarakat dan negara. Itu memang kita pastilah, sudah pasti sikap kegigihan orang Melayu. Ini antara contoh yang kita boleh ambil lah, antara daripada orang cakap sajak yang saya puisi yang saya dapat yang menunjukkan konsep kegigihan masyarakat Melayu ataupun orang Melayu itu sendiri. Okey, kalau kita lihat puisi yang ditulis oleh Zalia Sharif dan Hasni Abbas ni, dia menyatakan tapak demi tapak diatur, menderap meningkah azam adalah sebuah sinar harapan. Saksi sumpah setia anak warisan, biar gentian musim mencatatkan, jiwa-jiwa murni merestui. Perjalanannya seberani suatu kebangkitan demi kebahagiaan dan kegemilangan semua. Ini kita nampak dia sebut di situ bagaimana kegigihan seseorang itulah. Kami menyambutmu Mukharrabin kerana kau pemuda yakin ketika puncak Everest kau pijak. Kau sebenarnya berdiri sebagai penggerak, semoga dalam melangkah jiwa bangsamu bersemarak, berundur tidak. Nampak tak ayat di situ kan? Bagaimana orang cakap Muqarrabin ni antara
adat Melayu yang mana dia pergi ke puncak Everest kan, antara yang pertama lah yang ni lah, dia ke puncak Everest, bagaimana kegigihan dia, semangat dia untuk meneruskan perjuangan untuk dia mencapai cita-cita dia sampai ke puncak Everest. So kita boleh nampak lah bagaimana anak Melayu ini bersifat gigih untuk mencapai cita-cita yang telah ia sematkan di dalam dirinya sendiri. Okey, itu adalah serba sedikit berkaitan tentang konsep kegigihan. Okey, pada hari ini kita telah nampak dan kita telah belajar berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang etika peradaban Melayu itu sendiri dari sudut konsep hati budi, dari sudut konsep adat dan juga dari sudut konsep kegigihan. Saya harap kamu semua dapat memperolehi perkara yang baik dan kamu dapat memahami berkaitan tentang etika peradaban Melayu yang saya telah kongsikan bersama kamu pada hari ini. Okey, untuk hari ini itu sahaja yang saya akan bincangkan. Seperti biasa, jika ada apa-apa permasalahan ataupun kurang faham berkaitan tentang tajuk ini ataupun topik ini, kamu boleh terus berhubung dengan saya untuk berbincang ataupun memberikan pandangan ataupun saranan berkaitan tentang topik ini. Oleh itu, kita bertemu lagi dalam topik yang seterusnya. Salam sejahtera, stay safe.